Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Ahad 16 Julai 2023. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM3 bilion bagi pelaksanaan penanaman padi 5 musim skala besar setiap 2 tahun di Kedah. Selain peningkatan pengeluaran, Datuk Seri Anwar yakin inisiatif itu dapat menambah baik ekosistem agro selain menjamin sekuriti makanan negara. Macam-macam kena tambah. Saya kata berapa bagi tahu. Dia jawab, bukan untuk tahun ni. Kita mesti mula untuk 2-3 tahun akan datang. Kalau dalam 3-4 tahun ini, 3 tahun lah paling kurang, mesti siap RM3,000 juta, RM3 bilion. Itu masalah saya. Jadi yang saya luluskan hari ini apa? RM3,000 juta. Sikit, ya. Banyak. Tetapi ada pilihan? Tak ada. Kalau betul Anwar dan kerajaan Perbadanan nak tolong, kena buatlah. Baik, tetapi laratkah orang tunggu sampai 3 tahun baru nak dapat hasil? Sementara tu buat apa? Sebahagian peruntukan akan disalur kepada infrastruktur pengairan dan saliran selain jalan seliaan Lembaga Pertanian Muda MADA. Projek 3 tahun itu merangkumi kawasan seluas 201,000 hektar. Perdana Menteri berucap pada Majlis Sentuhan Madani Peringkat Kedah bersama peladang, penternak, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di Alustar. Pelaksanaan kad pengenalan diri khas bagi pembelian petrol RON 95 dan diesel bersubsidi dipertimbang. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Salih berkata ia sejajar pelancaran pengkalan data utama padu yang akan digunapakai tahun depan bagi pelaksanaan subsidi bersasar. Ke arah itu, pihaknya memerlukan pangkalan data daripada LHDN dan JPJ. LHDN untuk mengetahui berapa pendapatan dia dan JPJ untuk mengetahui berapa besar keretanya. Jadi apabila kita integratekan dua data itu dan kita proses, barulah kita tahu siapa yang benar-benar layak. Kalau kita kata kita nak layak kereta 2.0 ya, ke bawah dan pendapatan sekian-sekian. Jadi bila kita merge tu barulah kita boleh kenal pasti siapa yang layak untuk terima, dan mungkin kita akan menggunakan ID khas untuk dia membeli petrol tersebut dengan subsidi. Sementara itu, beliau menafikan kabar angin kononnya harga barangan akan meningkat. Sebaliknya, indeks harga pengguna dan inflasi menunjukkan penurunan. Pada April, ia berada pada baras 3.3% dan berkurang kepada 2.8% bulan berikutnya. Tindakan kerajaan meluluskan 37 syarikat bagi mengimport lebih 285,000 tan metrik bekalan gula putih bukanlah penanda aras bagi masalah bekalan gula tempatan. Ia merupakan antara usaha mendukung industri gula negara ke tahap lebih tinggi sekaligus memastikan bekalan terus terjamin. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan bekalan gula putih bertapis dalam negara masih mencukupi untuk keperluan industri dan domestik. Yang penting bagi saya adalah pihak CSR dan MSN yang ada di dalam negara kita ini, kita bantu mereka dari segi apapun kesulitan mereka, seperti contohnya isu pekerja asing yang mereka perlukan, kita bantu. Dan setakat ini alhamdulillah harga gula pasir dua jenis untuk rakyat itu, rasa dan halus masih lagi dijual pada harga RM2.80 mesin, dan yang halus itu kita jual pada RM2.90 mesin. Itu tak ada masalah. Fama mempertingkat sasaran pelaksanaan program Jualan Agro Madani kepada 5,000 lokasi di seluruh negara. Ia susulan peruntukan tambahan seperti yang diumum Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini.
Setakat ni kita dah capai sebanyak 639 sesi. So itu merupakan bajet sedia ada. Alhamdulillah kita dapat bajet tambahan disebabkan kita tengok projek ini dapat memberi impak yang baik dan ia merupakan projek quick win, mana dia cepat, meluas dan cepat dilaksanakan. Dengan bajet tambahan yang diberikan, kita telah meningkatkan daripada sasaran 1,400 ke 5,000 lokasi. Negeri Sembilan menyasarkan 289 lokasi berbanding sasaran asal 50 lokasi. Mudah dan jimat hanya menggunakan truk bergerak dan khemah yang dipasang di lokasi kediaman pengguna boleh mendapat barangan keperluan pada harga berpatutan menerusi program jualan mobil KPDN. Hari ini kita telah turun padang di kawasan Presin 7 bertempat di kawasan PPR yang selected, yang mana kita bertumpu kepada kawasan yang low cost. Sambutan alhamdulillah merangsangkan sebab kita ada weekly slot yang kita akan pergi ke tempat-tempat yang dipilih dan alhamdulillah kita sendiri pergi ke mereka. So mereka just turun bawah and then just pilih je. Program ni patut diteruskan lagi, jimatkan dan dekat dengan rumah, jadi tak perlu nak start kereta keluar ke pasar, jadi jalan kaki turun lift dah nampak terus tu beli je. Dia lagi cepat lah. Saya berpuas hati, harga pun alhamdulillah murah, berbaloi lah. Memang satu inisiatif yang bagus lah untuk kita kan, untuk rakyat-rakyat, nak tolong, nak bantu rakyat untuk dapatkan harga barang yang murah. Selalunya ikan siakap yang saya beli lebih daripada RM11 macam itulah. Ni dia, harga dia yang sekarang ni RM5 je seekor. So saya rasa macam murah gila benda ni kan. Itulah. Lepas tu ayam pun memang murah. Lepas tu ikan pun sama. Sebab saya dah biasa beli dekat mana-mana tempat dekat sini kan. Memang aku sentiasa cari tempat yang murah. Tu yang saya bila nampak ni je, saya terus je beli. Tekad perpaduan penuhi harapan diangkat sebagai teras dalam meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata ia sebagai usaha merealisasi konsep Malaysia Madani bagi menyatu padu rakyat berbilang kaum. Selain daripada konsep perpaduan yang kita tahu salah satu teras kepada negara kita, perpaduan rakyat dan juga usaha kerajaan untuk memenuhi harapan rakyat melihat ekonomi yang semakin maju, pembangunan yang lestari dan penyelesaian kepada masalah mereka sehari-hari. Beliau berkata demikian dalam rancangan berjudul Kotak Merdeka terbitan stesen televisyen swasta. Sempena Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang yang akan disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, pagi ini akan diadakan program 6,600 langkah perpaduan yang dijangka disertai 10,000 warga Madani. Dan untuk perkembangan semasa, bersama-sama kita Nur Ain Abu Bakar di Bulatan Sultan Azlan Shah. Silakan Ain. Ya Nurul, kalau dapat dilihat ketika ini di Bulatan Sultan Azlan Shah sudah mula dipenuhi dengan warga Madani yang sama-sama akan memeriahkan lagi 6,600 langkah perpaduan yang sebentar lagi akan disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fadzil. Dan pasti anda tertanya-tanya kenapa 6,600 langkah? Ini kerana 66 kita sudah menyambut kemerdekaan dan upacara pelepasan sebentar lagi akan disempurnakan oleh YB Fahmi Fadzil. Dan penganjur menjangkakan 10,000 warga Madani akan menyertai sesi pada pagi ini yang diadakan bersempena dengan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023. Dan majlis perasmian pada hari ini untuk program pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan untuk makluman juga, pelancaran ini merupakan salah satu acara utama bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Dan untuk program 6,600 langkah perpaduan ini melibatkan perjalanan sejauh 4.5 km
dalam kategori fun run dan 1.5 km untuk kategori fun walk. Dan selain langkah perbatuan ini juga, kita juga ada lain-lain program, antaranya malam tadi telah berlangsung forum perdana hal ehwal Islam, dan selain itu kita juga akan ada karnival Kita Madani dan pelepasan konvoi Kembara Merdeka jalur Gemilang. Jadi kepada warga Malaysia Madani yang berada di sekitar kawasan Bandaraya Ipoh ini, marilah sama-sama kita memeriahkan lagi sambutan pelancaran pada hari ini. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk program pada hari ini dari Bulatan Sultan Azlan Shah. Kembali semula kepada Nurul di Angkasa Puri, silakan. Nur Ain Abu Bakar, terima kasih atas perincian dari Bulatan Sultan Azlan Shah itu. Baik, untuk ke perkembangan seterusnya, perbuatan membangkitkan isu memecah belah, mengganggu ketenteraman awam dan tidak menghormati institusi raja-raja merupakan kesalahan di sisi undang-undang. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Informasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman Said, salah selaku berkenaan tidak akan selesai hanya dengan memohon maaf. Menurut beliau, hak bersuara setiap rakyat dijamin perlembagaan. Bagaimanapun ia tertakluk kepada Peruntukan Perkara 10/2 bagi memastikan ketenteraman dan keamanan terjamin. Dan sekiranya ia dicabuli, permohonan maaf bukan suatu pembelaan dari segi undang-undang. Sebagai pemimpin, ahli politik harus sedar bahawa setiap pertuturan mampu mempengaruhi orang ramai, terutama pada musim pilihan raya. Datuk Seri Azalina turut mahu PJRM diberi kebebasan menyiasat sesiapa sahaja yang membangkitkan isu agama, kaum dan raja 3R tanpa campur tangan mana-mana pihak. Timbalannya, Ram Kapal Singh pula yakin tindakan sewajarnya akan diambil pihak berkuasa. Pun difahamkan terdapat banyak laporan polis yang telah pun dibuat dan saya percaya, saya yakin bahawa pihak polis akan mengambil ataupun membuat siasatan yang sewajarnya terhadap laporan-laporan tersebut. Saya difahamkan bahawa siasatan pada masa ini sedang dijalankan. Dan saya percaya bahawa saya akan serahkan perkara ini kepada pihak polis oleh kerana ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa polis. Saya sebagai warga Selangor, terutama di Shah Alam, kami sangat kecewa dengan kenyataan yang diberikan oleh MB Kedah tentang mempertikaikan kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sebab kami di Selangor, kami menyokong apa yang diberikan ataupun yang dimandatkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sebab dia Kedah, so yang Selangor ni tak perlu nak masuk campur lah. Sebab ni dah Sultan Selangor yang pilih dan muktamad daripada Sultan Selangor lah untuk pemilihan siapa yang dia nak kan. Bagi saya itu satu tindakan yang tidak wajar sebab apa, dia adalah Menteri Besar Kedah tapi dia mencampuri urusan negeri Selangor. Bagi saya baik dia jaga negeri dia sendirilah kan. Yang saya kira agak celupar, biadab dan tidak wajar dalam adab orang Melayu terhadap raja-raja Melayu. Beliau tidak seharusnya melibatkan institusi diraja di dalam ceramah-ceramah ataupun kenyataan-kenyataan beliau hanya semata-mata untuk meraihkan undi. Jentera Perpaduan Negeri Kedah dilancarkan di Padang Awam Gua Cempedak. Himpunan Jentera Parti dan penyokong Barisan Nasional BN Pakatan Harapan PH itu merupakan sebahagian program sempena lawatan rasmi sehari Perdana Menteri ke negeri berkenaan. Simbolik pelancaran dengan Datuk Seri Anwar menyerahkan ves dan bendera kepada Jabatan Pilihan Raya. Hadir sama pengerusi BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Muhammad Sabu. Turut hadir pengerusi PH Kedah, Datuk Mahfuz Omar dan pengerusi BN Kedah, Datuk Seri Maksir Khalid. Susulan pelancaran itu, siri kempen jelajah akan diteruskan di semua 36 Dewan Undangan Negeri Kedah. Kedah merupakan negeri kedua dilancarkan Jentera Perpaduan Negeri selepas Selangor.
Calon bagi mewakili BN pada PRU DUN ke-15 akan dimuktamad dalam tempoh terdekat. Senarai calon akan diumum pada 21 Julai ini di Pusat Dagangan Dunia Putra Ibu Negara. Perkara itu diumum pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ianya telah dikemukakan oleh pengurusi perhubungan negeri, 6 negeri itu, dan mereka telah mengemukakan 3 nama bagi tiap-tiap Dewan Undangan Negeri yang akan kita tandingi, dan kita akan muktamadkan pengumuman dan watikah calon akan kita adakan pada 21 bulan malam di PWTC. Gerak kerja Jentera UMNO untuk pilihan raya kali ini akan dimulakan di semua peringkat DUN. Seluruh jentera diingatkan supaya tidak leka, sebaliknya menumpukan usaha menawan hati pengundi sehingga saat akhir. Dalam perkembangan lain, BN umum akan bertanding di 17 kerusi DUN Negeri 9. Perkara itu dijelaskan Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan. Ia membabitkan 16 kerusi dimenangi BN pada pilihan raya umum ke-14 dan 1 kerusi tambahan di Lenggeng. Sepengetahuan saya sebelum ini belum diresmikan lagi tetapi apa yang telah saya diberitahu bahawa Negeri Sembilan akan bertanding di 17 kursi, ya? Dan kursi DUN Lenggeng itu akan diberikan kepada Barisan Nasional untuk kita bertanding 17 kursi dan PH 19 kursi, ya. Jadi walaupun belum dimuktamadkan pengumumannya oleh Presiden Kerajaan Perpaduan, Majlis Presiden Kerajaan Perpaduan, tetapi itulah yang telah pun diberitahu kepada saya sebagai pengarah pilihan raya. Beliau merasmikan Majlis Penyerahan Bahagian Angkat Pilihan Raya Negeri 9 di Kuala Pilah. Parti Amanah Johor sedia hantar jentera bagi mengukuhkan persediaan menjelang PRU DUN ke-15 di 6 negeri. Jelas Timbalan Presidennya, Datuk Seri Sahuddin Ayub, pihaknya akan menghantar 800 orang tambahan ke beberapa negeri terpilih. Saya sebagai Timbalan Presiden telah berbincang dengan pihak Amanah Johor supaya kita tenaga yang ada ini kita bantu Negeri Sembilan, sebahagiannya di Kelantan dan sebahagiannya di Terengganu untuk kita memperkukuhkan lagi persediaan kita untuk kita menghadapi PRN ini. Jelasnya negeri-negeri lain yang tidak terlibat juga akan diarah membantu persiapan parti menghadapi pilihan raya itu. Semua kekuatan jentera diperlukan bagi memperoleh kemenangan di 6 negeri itu. Kampung orang asli Tualbi di Pos Senerut Lipis Pahang menjadi lokasi pertama bagi kemudahan capaian internet satelit dengan kelajuan 100 Mbps. Inisiatif dikenali Kampung Digital 364.com itu bakal dinikmati lebih 4,000 penduduk melibatkan 14 kampung orang asli. Usaha tersebut bagi mempercepatkan penyediaan kemudahan internet di kawasan luar bandar berikutan penggunaan talian kabel optik menelan kos tinggi serta tempoh pemasangan yang lama. Tetapi kabel optik ini terlampau mahal. Kalau kita nak pasang mungkin dalam masa 10 tahun pun tak boleh pasang. Jadi kita pergi kepada alternatifnya, kita pasang satelit. Bermakna dengan satelit ini, orang kampung boleh menggunakan digital untuk mereka menghantar WhatsApp, baca internet dan sebagainya. Berbanding sebelum ini. Maknanya terputus hubungan. Jadi kita pergi kepada yang kita mampu ketika ini. Inisiatif akan diperluas ke 50 kampung di Pahang menjelang hujung tahun ini.
teruskan dengan perkembangan luar negara. Isu serangan udara dan pembunuhan di Myanmar. ASEAN digesa ambil pendirian mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kejam oleh pimpinan kerajaan tersebut. Perkara itu diusulkan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Isu itu juga akan dimasukkan dalam kenyataan bersama Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56. Usaha menangani situasi di Myanmar tidak seharusnya dilaksanakan secara unilateral. Ia perlulah berlandaskan persetujuan bersama menerusi 5-point consensus. Penyelarasan juga perlu dilaksanakan pengerusi ASEAN dan dipersetujui negara ASEAN. Pada mesyuarat di Jakarta itu juga, situasi di Palestin turut diberi perhatian pemimpin ASEAN. Datuk Seri Dr. Zamri menyeru rakan luar ASEAN memberi perhatian terhadap konflik di Palestin sama seperti konflik lain yang sedang berlaku di dunia. Saudara, lebih 500 penduduk Pulau La Palma terpaksa dipindahkan susulan kebakaran hutan yang berlaku. Ini merupakan krisis semula jadi pertama selepas kejadian letusan gunung berapi pada 2021. Tindakan diambil selepas kebakaran tercetus di kawasan utara pulau mula merebak ke kawasan berdekatan. Kebakaran menyebabkan hampir 20 rumah berisiko hangus selain 140 hektar tanah terjejas. Pihak berkuasa giat memadamkan kebakaran berkenaan bagi mengelak situasi bertambah buruk berikutan ramalan cuaca panas melampau. Datuk Bandar Punta Gorda menjelaskan pelbagai faktor membawa kepada insiden berkenaan. Antaranya kekurangan taburan hujan selain suhu tinggi mencecah sehingga 40 darjah Celsius sejak minggu lalu. Nigeria mengisytiharkan darurat berhubung keselamatan makanan dan inflasi yang melanda negara itu. Keadaan itu diburukkan lagi dengan kenaikan harga petrol dan penamatan subsidi import minyak. Pelan campur tangan komprehensif mengenai keselamatan makanan dan menangani inflasi makanan juga dilancar pemerintah. Pada pertengahan tahun lalu, Bank Negara Nigeria membuat penilaian terhadap kadar inflasinya. Negara itu didapati berdepan peningkatan inflasi harga makanan pada kadar 24.61% pada April berbanding 24.82% pada Mei. Presiden Nigeria mencadangkan untuk meminta bantuan berjumlah 500 bilion naira daripada Parlimen. Menerusinya, bantuan berupa pengangkutan bersubsidi, baja untuk petani dan sokongan bulanan kepada rakyat dapat disalurkan. PBB melaporkan 165 juta orang di seluruh dunia berada di bawah garis kemiskinan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP, ia disebabkan pandemik COVID-19. Selain pergolakan ekonomi sejak 2020 yang merekodkan wang harian golongan terjejas ini merosot di bawah $4. Keadaan lebih buruk berlaku sekiranya kerajaan tidak berbelanja untuk meningkatkan program keselamatan sosial dan pakej rangsangan ketika COVID-19. PBB memberi amaran 52 negara kini berada dalam perangkap hutang yang tidak dapat ditangani tanpa bantuan. Apa? Ingat bekas atlet Jim Rama tak boleh baca berita? Saksikan saya, Afrita Nasril dalam Stadium RTM 15 dan 16 Julai ini. Perkembangan sukan, Sabah FC mencatatkan kemenangan bergaya 4-0 menundukkan Sri Pahang FC dalam aksi Liga Super Malaysia di Stadium Likas Kota Baru, Kota Kinabalu malam tadi. Gol pertama Sabah FC hadir pada awal minit ke-8 apabila hantaran penyerang import Sabah Ramon Manchado berjaya disempurnakan Darren Lock. Ramon terus menjadi tumpuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-43 mengekalkan kedudukan 2-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Separuh masa kedua, skuad Badak sekali lagi menjaringkan gol menerusi rembatan kenjang Darren Lock pada minit ke-65.
Stuart Wilken menambah derita Sri Pahang apabila mudah menjaringkan gol keempat menjadikan mata 4-0 kekal hingga tamat perlawanan. Kita tahu pasukan Pahang sebelum ini menunjukkan satu prestasi yang cukup baik, namun hari ini kita bermain lebih baik daripada apa yang kita tunjukkan sebelum ini. Jadi ini satu pencapaian di mana kita harus kekalkan prestasi ini secara konsisten. Ini bukan bermakna kita berada dalam kedudukan yang baik, tetapi kita harus kekalkan konsistensi kita. Ini kesilapan kita sendiri, kita harus pelajari. Jadi memang kita tak boleh buat apa hari ini. Memang hari dia. Memang mereka menjadi hari ini. Ya, mereka lebih baik. Ya, kita respect itu pasal mereka kemahuan tinggi. Jadi kita harus kaji balik cara kita bermain dan buat latihan. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria mengumumkan akan melepaskan jawatannya itu selepas berakhir Sukan Olimpik Paris 2024. Menurut beliau, keputusan sama juga akan dibuat bagi jawatan Presiden Majlis Olimpik Malaysia selepas berakhirnya Tamasya Los Angeles 2028. Jelasan Sri Muhammad Nurza, keputusan itu diambil bagi membolehkan beliau memberi tumpuan lebih khusus dalam memainkan peranan di peringkat antarabangsa. So for a good organisation, we need succession plan. So we will find a successor prior to Paris Olympic. And that will allows me to focus on my international need and also my other personal interests. The transition needs to be seamless. We are talking about sponsorship. We are talking about the structure, the coaches, the players, the council members. So I think 1 year is definitely a sufficient time to actually identify the right guy. Tan Sri Muhammad Nurza menderajui BAM selama 6 tahun sejak 2017. Beliau sebelum ini dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa sukan untuk semua Majlis Olimpik Asia OCA bagi penggal 2023 hingga 2027. Menerusi pelantikan itu, Tan Sri Muhammad Nurza secara automatik akan berada dalam lembaga eksekutif OCA. Seramai 332 bekas atlet telah menerima manfaat dari skim bantuan khas Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB sehingga bulan Jun lepas. Presiden YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid berkata, ia melibatkan peruntukan lebih RM270,000. Baginlah kita di YAKIB sentiasa menghargai, memprihatin kepada bekas atlet dan juga kepada keluarga mereka yang kini kita telah pergi ke tahap yang begitu kritikal di mana ramai bekas-bekas atlet kita menjalani perubatan, ada yang kritikal, ada yang kanser dan sebagainya. Beliau sebelum itu menyerahkan bantuan khairat kematian untuk waris 2 bekas atlet negara, iaitu Allahyarham Safaruddin Muhammad Zain dalam sukan berbasikal serta Allahyarham Rahim Muhammad bola sepak di Seberang Jaya. Berita pagi berakhir di sini. Ikuti Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.